Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada 9 hari bulan September 2014, hari Selasa akan datang ini, anak-anak kita akan menduduki peperiksaan UPSR. Anak sulung saya Muhammad Saiful Islam juga akan menduduki peperiksaan, dan ini adalah pengalaman pertama kami lah sebagai ibu bapa. Untuk kali pertama anak menduduki peperiksaan nasional seperti ini. Peranan kita sebagai ibu dan bapa di sepanjang tahun ini mudah-mudahan telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Di samping peranan besar yang telah dimainkan oleh para guru, jadi saya nak mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan berbanyak terima kasih, jazakumullah khairul jazak, kepada para guru, khususnya guru-guru yang mendidik anak kami di tahun 6 Sekolah Rendah Islam Sri Aisyah di Bandar Baru Bangi. Segala ikhtiar, usaha, doa, keikhlasan yang telah ditumpahkan oleh para guru untuk mendidik anak kami menuju ke arah peperiksaan ini, sesungguhnya hanya Allah sahaja yang dapat membalasnya dengan sebaik-baik balasan, dan mudah-mudahan ianya diterima sebagai hasanah amal kebajikan yang berguna dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan dalam 1-2 hari yang berbaki ini, sebagai ibu bapa, saya kira peranan yang boleh dimainkan oleh kita semua adalah untuk memberikan ruang kepada anak-anak kita untuk bernafas, bertenang, berdepan dengan peperiksaan bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai tali riben untuk diputuskan bagi menamatkan satu pusingan perjalanan pembelajaran yang saya kira performance anak kita daripada awal tahun membawa kepada hari ini, itulah nilai sebenar anak kita, tahap kefahaman mereka, tahap penghayatan mereka terhadap ilmu pengetahuan. Bagi saya, sama apa sahaja keputusan yang keluar bagi UPSR akan datang, itu adalah perkara yang kedua, tetapi saya menilai anak saya berdasarkan kepada keadaan beliau dan pembelajarannya daripada sehari ke sehari. Mungkin kerana saya tidak begitu meletakkan harapan untuk ataupun sasaran untuk mendapatkan tempat di sekolah berasrama penuh, sekolah-sekolah yang kita ibu bapa pernah belajar, yang pada suatu ketika peluang untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah berkenaan dianggap sebagai satu kelebihan yang sangat besar. Tetapi dan kerana saya tidak meletakkan sasaran yang sebegitu, saya juga tidak menekan anak saya untuk sentiasa memikirkan tentangnya. Saya yakin masa depan anak-anak berada dalam keadaan yang terbuka dengan pelbagai pemboleh ubah yang bakal melintasi kehidupan mereka, maka sama ada masuk ke sekolah itu ataupun tidak, ia tidaklah menjadi persoalan yang besar. Apa yang lebih penting adalah saya hanya mahu menjadikan UPSR sebagai satu pengalaman untuk anak saya sendiri, menilai soal disiplin beliau. Saya sebagai seorang bapa juga, saya bukanlah orang yang terbaik untuk berpendapat dalam hal yang seperti ini, tetapi saya sebagai seorang bapa, saya tidak kerana saya sendiri tidak dibesarkan dalam suasana di mana bapa saya sentiasa mengarahkan saya pada setiap hari untuk mengulang kaji pelajaran, apa yang perlu dibaca, apa yang perlu diberikan tumpuan. Ayah saya hanya menyediakan apa yang diperlukan, dan dalam diamnya dia mendoakan kejayaan anak-anaknya. Saya juga susah untuk berbuat demikian, dan yang lebih utamanya saya tidak rasa ia merupakan satu keperluan. Dan apabila sebaliknya peranan ibu dan bapa adalah untuk berada menyokong
anak-anak. Dan Nabi SAW meletakkan keutamaan yang besar kepada doa seorang bapa terhadap anaknya sebagai di antara doa yang amat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berdoalah pada masa-masa ini, semoga Allah mengurniakan ketenangan, fokus dan juga keberkatan ilmu kepada anak-anak kita. Bagi saya, apa yang lebih penting adalah untuk anak-anak kita bersedia mendepani, berhadapan dengan cabaran yang menanti. Pada tahun ini mereka adalah pelajar paling senior di sekolah rendah. Tahun hadapan mereka akan jadi pelajar yang paling junior apabila mereka melangkah masuk ke sekolah menengah. Dan saya mengharapkan agar anak saya dan juga kawan-kawannya dan kita semua di dalam masyarakat sentiasa menambah pengetahuan kita tentang soal pendidikan, kerana apa yang penting adalah akhir daripada matlamat pembelajaran itu adalah untuk melahirkan seorang insan kamil yang dapat berfungsi dengan sempurna di dalam sebuah masyarakat. Maka amalan kiasu, keterlaluan dalam menekankan soal peperiksaan, dan apa yang lebih penting lagi adalah tentang soal penyeragaman, standardization yang wujud dalam pendidikan pada masa ini. Bagi saya itu adalah merupakan cabaran yang mempunyai implikasi yang besar terhadap anak-anak kita. Malah di dalam sejarah perkembangan pendidikan, penyeragaman sistem pendidikan ini masih baru. Di sepanjang sejarah Islam di zaman naik dan jatuhnya ia, pendidikan itu terbuka. Ibu bapa, anak-anak, para pelajar bebas untuk memilih mereka nak belajar apa, mereka nak belajar di mana, dengan siapa, bidang apa, dan tidak seragamnya proses tersebut telah memberikan ruang yang membolehkan lahirnya manusia-manusia istimewa dengan kepakaran, kecenderungan dan kelebihan masing-masing. Saya baru sahaja diamanahkan untuk menggalas tanggungjawab sebagai academic director di Khalifah Model Secondary School, sekolah menengah Misali Khalifah yang berada di pada masa ini di kampus sementaranya di Salak Tinggi. Saya mengambil cabaran yang menerima cabaran yang besar untuk membangunkan soal pendekatan, begitu juga dengan soal kurikulum, tentang outline syllabus, begitu juga dengan soal pendidikan agama, tahfiz dan diniyah, serta konsep sistem dan isi kandungan perpustakaan sekolah. Namun saya meletakkan banyak idea yang dikemukakan oleh John Taylor Gatto di dalam bukunya The Weapons of Mass Instruction, sebagaimana yang disarankan oleh Sheikh Hamzah Yusof sendiri, bahawa potensi anak-anak kita dalam pendidikan banyak telah disekat oleh standardization, penyeragaman yang berlaku di dalam sistem pendidikan kita. Maka di situlah saya menerima tanggungjawab ini untuk berusaha mewujudkan satu bentuk pendidikan alternatif atas keyakinan saya bahawa untuk menjawab soalan peperiksaan SPM setahun pada tingkatan 5 itu sudah cukup untuk diberikan perhatian, tetapi dari tingkatan 1 hingga tingkatan 4 anak-anak mesti dibantu untuk berfikir, dibantu untuk membolehkan mereka menggerakkan seluruh pemikiran mereka tentang soal wisdom, hikmah, risk taking, memindahkan ilmu di buku kepada realiti kehidupan. Dan apabila memberikan pisau kepada seseorang, dia menghulurkan hulu pisau dan bukannya mata pisau, sebagai satu simbol kepada wujudnya pemikiran sejahtera di dalam minda anak-anak. Itu yang disasarkan, dan kecemerlangan akademik adalah by-product. Apa yang penting pada beberapa jam terakhir, 1-2 hari yang terakhir sebelum UPSR ini, ambillah peluang untuk kita sebagai ibu bapa mendoakan kejayaan anak kita dan juga kesejahteraan guru-guru yang berusaha selama ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.